Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Kamal, nombor matrik 267186, ingin membentangkan tugasan kumpulan GMGA 3063, Perbezaan Pentadbiran Awam. Dan tajuk tugasan kumpulan kami, Perbezaan antara negara China dan Amerika Syarikat. Untuk latar belakang negara China, dari segi sosioekonomi, negara China merupakan sosioekonominya sangat kompleks dan bervariasi sepanjang sejarah dia. Pada era China kuno, iaitu abad ke-19, China memiliki sejarah yang sangat panjang serta karya dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman ini, China melalui pelbagai pemerintah, iaitu pada dinasti yang berbeza seperti dinasti Zhongqin, Han dan Tang. Pada abad ke-19 telah terjadi perang saudara. China mengalami tekanan dari penjajah barat dan Jepun yang memberi kesan terhadap ekonomi dan kedaulatan negara China ketika itu, sampai menyebabkan beberapa pemberontakan telah terjadi, termasuk revolusi Shanghai yang menjatuhkan dinasti Qing, dan terjadinya perang saudara di China antara gerakan komunis dan gerakan nasionalisme berlaku. Era Mao Zedong, China menjalani reformasi ekonomi yang radikal, termasuk kempen Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan. Pada era reformasi kebijakan pembukaan pada tahun 1970, setelah kematian Mao Zedong, China memasuki era reformasi di bawah kepimpinan Deng Xiaoping dan menggabungkan elemen-elemen ekonomi pasar dengan disokong kuat oleh pentadbiran kerajaan. Dan China mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan menjadikan perkembangan ekonomi sehingga besar di zon luar masih ketinggalan dan dalam sektor ekonomi. Dan masa kini China menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan yang pesat dan perdagangan antarabangsa, industri teknologi dan infrastruktur yang pesat. Sejak memulai era reformasi ekonomi, China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pantas dan negara China menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan sekitar 10% per tahun selama beberapa dekad, dan telah menghasilkan peningkatan drastik dalam pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan dalam negara. Selain itu, China telah menjadi negara pelapur utama dalam bidang teknologi. Sebagai contoh, China telah melabur banyak sumber dalam pengembangan teknologi dan inovasi negara tersebut. Dengan rekod kesumalangan yang berterusan ini, China telah menjadi salah satu penggerak utama dalam elemen politik global dan ekonomi, dan kemajuan sosio-ekonominya akan terus menjadi perhatian dunia dan menjadi inspirasi kepada negara-negara lain untuk dicontohi dan menjadi salah satu negara ikutan kepada negara-negara lain. China telah menjalani peningkatan daripada era yang mundur sehingga sekarang menjadi salah satu negara yang mempunyai ekonomi yang kukuh dan juga ekonomi yang semakin pesat dari masa ke semasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Helmi bin Mustafa, nombor matrik 275098. Okey, pengenalan negara Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ialah negara yang terbesar dalam sistem ekonomi. Di sini kita tengok ekonomi yang kuat, pendapatan yang tinggi, pekerjaan dan pasar tenaga yang kerja, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesihatan, infrastruktur, sistem dan dasar pentadbiran negara China dan Amerika Syarikat. China dan Amerika ialah sistem pentadbiran yang berbeza dari segi kelainan. Menumpukan kepada struktur politik, dasar kerajaan dan cabaran yang dihadapi. Sistem corak pentadbiran negara China pula, dari segi struktur politik, China adalah sebuah negara berdasarkan sistem komunis. Yang pertama, sosialisme. Yang kedua, parti komunis. Yang ketiga, kuasa tinggi presiden. Yang kelima, pembahagian wilayah pentadbiran. Yang keenam, prinsip satu negara. Yang ketujuh, pengawalan media dan internet. Yang ke-8, peranakan budaya tradisional. Sistem pentadbiran negara China menghadapi pelbagai cabaran yang unik. Yang pertama, kawalan politik yang ketat.
pengurusan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi. Yang keempat, keselamatan sosial dan penswastaan. Dan kelima, konflik etnik dan daerah. Yang keenam, kecerdasan buatan. Yang ketujuh, hubungan antarabangsa. Okey, sistem corak pentadbiran negara Amerika Syarikat pula kita dapat lihat daripada pemisahan kuasa. Yang kedua, pilihan raya dan partisipasi awal. Yang ketiga, sistem mahkamah bebas. Yang keempat, sistem persekutuan. Yang kelima, kehakiman berdasarkan undang-undang. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syamil bin Maisa bernombor 275045. Saya akan membentangkan berkenaan perbandingan dasar antara kedua negara, yang mana tajuk pilihan kami adalah negara China dan Amerika Syarikat. Seperti sedia maklum, rakan-rakan saya telah menerangkan sedikit berkenaan latar belakang serta maklumat tentang kedua negara ini, dan saya lebih akan memfokuskan kepada dasar bagi kerajaan negara China. Okey, yang pertama adalah dasar inisiatif Belt and Road BRI. Dasar ini adalah bertujuan untuk projek pembangunan yang menghubungkan antara China dengan Eropah, Asia dan Afrika. Hubungan ini lebih kepada jalinan ekonomi yang memfokuskan kepada infrastruktur seperti laluan kereta api, jalan raya dan pelabuhan. Okey, yang kedua adalah dasar pembuatan China 2025. Dasar ini lebih bertujuan untuk mengubah China menjadi sebuah negara industri pengeluar terbesar di dunia. Dan ini adalah bagi menaikkan lagi ekonomi negara China itu sendiri. Dan lagi satu, dia lebih menekankan supaya China lebih menceburi bidang robotik, aerokasa dan tenaga boleh diperbarui di kalangan rakyat negara China. Okey, yang seterusnya adalah sistem kredit sosial yang telah diperkenalkan. Dasar tersebut ia dibangunkan berfungsi untuk memberikan skor kepada rakyat negara China sendiri, dan dia akan memantau segala transaksi kewangan seharian mereka. Tujuan sistem ini atau dasar ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk memantau atau mengelakkan salah laku kewangan atau mencegah sebarang aktiviti money laundering. Okey, yang seterusnya adalah penjalanan kuasa ataupun rasuah. Dasar ini amat ditekankan dalam kerajaan negara China. Kempen anti rasuah telah berjaya mencegah negara China daripada terus terjebak ataupun pentadbiran negara mereka bermasalah dalam isu rasuah. Salah satu lagi, dia telah menguatkuasa undang-undang yang berat kepada masalah rasuah. Dengan cara ini, ia dapat membendung serta memastikan pentadbiran kerajaan negara China bersih serta telus. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan dasar alam sekitar. Dasar alam sekitar ni dia bertujuan untuk melindungi alam sekitar negara China itu sendiri. Seperti saya maklum, negara China merupakan salah satu negara industri yang terbesar di mana terdapatnya kilang-kilang besar yang ada di sana. Bagi melindungi persekitaran, alam sekitar, negara China telah mewujudkan dasar ini. Ia bertujuan untuk menangani cabaran alam sekitar seperti pencemaran air dan udara. Okey, yang seterusnya adalah dasar revolusi luar bandar. Dasar ini lebih mengetengahkan atau menekankan pembangunan di kawasan luar bandar. Ia bertujuan untuk merapatkan jurang di antara kedua-dua bahagian, di antara bandar dan luar bandar. Dalam dasar tersebut, ia menekankan pembangunan infrastruktur di kawasan luar bandar serta memberikan peluang ekonomi yang lebih baik kepada penduduk di luar bandar. Okey, sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil bin Muhammad Azmi, nombor metrik 274977. Jadi saya akan menyambung perbandingan dasar
bagi negara Amerika Syarikat. So yang pertama sekali iaitu dasar ekonomi. Jadi dasar ekonomi yang dilaksanakan di Amerika Syarikat sekarang termasuk langkah fiskal dan monetary yang bertujuan bagi menggalakkan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, dasar perdagangan, rangka kerja, kawal selia dan juga percukaian. Jadi dasar ekonomi di Amerika Syarikat lebih kepada menggalakkan pertumbuhan ekonomi rakyat mereka dan kestabilan, serta bagi mengawal sistem percukaian mereka dan juga supaya hutang negara tidak terlalu tinggi. Seterusnya, dasar yang kedua iaitu dasar penjagaan kesihatan. Jadi dasar penjagaan kesihatan di Amerika Syarikat diperluas akses kepada penjagaan kesihatan serta pelbagai inisiatif dan peraturan kesihatan awam. Kerana seperti yang kita tahu, kos rawatan untuk kesihatan di Amerika Syarikat adalah sangat-sangat tinggi. Jadi pihak kerajaan di sana mereka lebih menggalakkan rakyat mereka untuk mengambil insurans sebagai perlindungan bagi mendapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan ataupun di hospital. So, seterusnya yang ketiga iaitu dasar keselamatan dan pertahanan. Jadi seperti yang kita semua tahu, Amerika Syarikat ini merupakan sebuah negara yang mempunyai peralatan keselamatan yang sangat-sangat canggih dan sistem pertahanan yang kuat yang merangkumi operasi ketenteraan, agensi perisikan dan juga mereka selalu terlibat dalam usaha untuk memerangi keganasan. Jadi di Amerika Syarikat memang dari segi pasukan pertahanan mereka amat-amat kuat dan besar serta mempunyai peralatan-peralatan canggih yang terkini. Seterusnya kita pergi kepada dasar negara dan alam sekitar. Jadi di Amerika Syarikat, dasar negara dan alam sekitar dilaksanakan bagi menangani isu-isu seperti perubahan iklim, pembangunan tenaga bersih, pemeliharaan dan juga undang-undang alam sekitar. Jadi kita dapat tengok peralihan penjanaan tenaga di Amerika Syarikat. Pada masa kini mereka telah beralih kepada menggunakan tenaga boleh baru seperti solar. Jadi penjanaan elektrik melalui tenaga solar ini sangat memberi banyak manfaat kepada alam sekitar lah. Especially sebagai contoh, kita boleh tengok jika menggunakan solar, dia tidak akan menyebabkan pencemaran udara dan juga boleh membantu dalam pemeliharaan alam sekitar. So yang terakhir sekali iaitu dasar pendidikan. Dasar pendidikan, sistem pendidikan di Amerika Syarikat dia adalah di bawah tanggungjawab negeri-negeri masing-masing. Cuma di pihak kerajaan Amerika Syarikat, mereka ada satu macam standard kandungan pendidikan dan piawaian pendidikan negara. Jadi badan ini dia akan membantu bagi memastikan pelajar-pelajar di sana mendapat pendidikan yang berkualiti dan juga seragam di seluruh negeri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani binti Rosdi, nombor metrik 267416. Di sini saya menerangkan kesimpulan mengenai perbandingan sosio-ekonomi antara China dan Amerika Syarikat adalah bahawa kedua-dua negara ini memiliki perbezaan yang sangat ketara dalam beberapa aspek seperti ekonomi dan aspek sosial. Pertama, dari aspek ekonomi, di mana Amerika Syarikat adalah sebuah satu negara yang mempunyai ekonomi terbesar dunia, manakala China juga telah menjadi kuasa ekonomi yang sangat besar. China semakin mencapai tahap prestasi yang setaraf dengan Amerika Syarikat dalam hal saiz ekonomi, dan beberapa jangkaan menunjukkan bahawa China mungkin akan mengatasi Amerika Syarikat dalam masa yang terdekat. Selain daripada itu, dalam aspek pendapatan penduduk kedua-dua negara pula, bagi Amerika Syarikat memiliki pendapatan purata yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara China. Walaupun China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekad, namun jurang pendapatan antara rakyat yang tinggi masih menjadi isu yang utama di negara China. Selain itu, dalam aspek tenaga kerja, China mempunyai tenaga kerja yang besar dan bergaji di tahap rendah, yang menjadikan China sebagai destinasi utama bagi pelabur asing dalam sektor pembuatan. Bagi Amerika Syarikat pula, ia mempunyai pasaran pekerjaan yang lebih tinggi dalam sektor perkhidmatan dan teknologi.
Bagi faktor pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara, China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun kebelakang ini, di mana sementara negara Amerika Syarikat mengalami pertumbuhan yang lebih sederhana dan lebih statik. Ini dapat dilihat di antara kedua-dua pihak. Namun sebagai pakar ekonomi berpendapat pertumbuhan China mungkin akan mula bergerak secara perlahan dari masa ke masa yang akan datang berikutan pertumbuhan ekonomi yang sangat pantas pada masa sekarang.